Saingan futsal Red Bull NFABD semakin menarik. Atlet Pimpong Muda Negara sahut cabaran di Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Fokus Sukan yang disiarkan langsung dari Studio 3 RTB. Kejohanan futsal Red Bull NFABD 2011 memulakan bahan sukan tempatan malam ini. Saingan bagi merebut tempat 16 pasukan mara ke pusingan seterusnya semakin menarik. Semalam diteruskan lagi dengan perlawanan bagi kumpulan F. Perlawanan berlangsung malam tadi di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanabul Kia Brakas dan menyaksikan Family Team dan FC Najihon berjaya menyertai 14 pasukan lain untuk bersaing dalam pusingan bagi merebut tempat 8 pasukan seterusnya. Family Team secara keseluruhan memperolehi 5 mata hasil 1 menang ke atas pasukan PHJ Family pada perlawanan pertamanya dan mencatat 2 seri bersama MBS United dan FC Najihon pada perlawanan seterusnya. Sementara FC Najihon meskipun tanpa catatan menang, namun 3 kali seri sudah cukup untuk memastikan kemaraan ke pusingan kedua. Pasukan MBS United dan PHJ Family terpaksa akur dengan keputusan setelah masing-masing menduduki tempat ketiga dan keempat kumpulan malam tadi. Berikut senarai 16 pasukan yang berjaya mara ke pusingan seterusnya. Kejohanan futsal Red Bull NFABD 2011 akan berakhir pada 30 Julai ini. Seramai 10 pemain pingpong negara Brunei Darussalam, khususnya yang berumur bawah 17 tahun, bakal bersaing mengadu nasib dalam kejohanan pingpong Piala Belia yang akan berlangsungkan di Kota Kinabalu, Sabah bermula 30 hingga 31 Julai ini. Sehubungan itu, kru Fokus Sukan sempat membuat tinjauan dan pendekatan dalam persiapan kontingen pingpong negara ke kejohanan tersebut. Ia merupakan penyertaan negara Brunei Darussalam pada kejohanan Piala Belia di Kota Kinabalu itu justru para pemain muda negara sudah pasti siap untuk bersaing bagi menjulang nama negara di Sabah nanti. Menurut pengurus pasukan Haji Saiful Bahrin Haji Muhammad Yusof, setiap pemain negara sudah siap ke arah menghadapi kejohanan di Sabah nanti dan hanya tinggal lagi hasil yang bakal dinantikan di sana. Yang diadakan di Kota Kinabalu, Sabah ini adalah kejohanan pingpong kanak-kanak remaja 2011 iaitu anjuran Persatuan Pingpong Sabah. Ia akan disertai oleh seramai 10 orang pemain terdiri daripada kanak-kanak remaja yang berumur di bawah 15 tahun. Adalah atas jemputan daripada Persatuan Pingpong Sabah dalam mengeratkan lagi tali silaturahim bagi persatuan-persatuan pingpong di rantau Borneo ini. Dan juga sebagai melatih dan mendedahkan para pemain remaja kita kepada sukan berperingkat kebangsaan maupun peringkat antarabangsa, insyaAllah. Melalui kejohanan di Sabah itu juga merupakan sukat-sukat buat para pemain pingpong muda negara untuk menguji sejauh mana tahap prestasi mereka berdasarkan latihan-latihan dan persiapan sebelumnya. Saya semoga dengan adanya penyertaan ini akan dapat menjadikan para pemain, terutamanya para remaja kita akan lebih bergiat dan maju dalam sukan pingpong ini. Dan seterusnya akan dapat menyertai dan mewakili negara dalam beberapa kejohanan dan sukan pingpong terutamanya yang ada di dalam negara maupun di luar negeri, yaitu dalam sukan peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Dan untuk itu juga adalah menjadi harapan pembatan ini untuk adanya kejutan daripada berbagai pihak bagi sama-sama memajukan lagi sukan pingpong di negara Brunei. Dengan semangat dan dedikasi para pemain pingpong negara itu, semoga kejayaan mengiringi para atlet muda pingpong negara di Sabah nanti.
Berikut senarai pemain pingpong bawah 17 tahun negara yang bakal bersaing di kejohanan pingpong Piala Belia Kota Kinabalu Sabah pada 30 Julai ini. Sebagai persediaan awal Persekutuan Lumba Basikal Brunei Darussalam sebelum menganjurkan kejohanan jelajah Brunei bulan September nanti, pihak Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan pagi tadi mengadakan kursus komisar Lumba Basikal Kebangsaan bagi komisar-komisar tempatan. Kursus 5 hari itu berlangsung di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasnabul Kia Brakas. Seramai 20 peserta menyertai kursus yang antara lain bertujuan memberikan pengiktirafan kepada komisar-komisar tempatan sebelum mencapai tahap komisar kebangsaan di samping untuk mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kualiti komisar-komisar yang sedia ada. Ia juga bertujuan bagi menambah bilangan komisar-komisar kebangsaan yang berkelayakan untuk diketengahkan di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Kursus 5 hari itu dikendalikan oleh Ibrahim Omar daripada Kesatuan Basikal Antarabangsa UCI. Kursus termasuk pengetahuan kepada peraturan Kesatuan Basikal Antarabangsa, perlumbaan jelajah, penyediaan peralatan dan keperluan perlumbaan, laluan setiap perlumbaan, pengawal keselamatan dan yang bersangkut paut dengan perlumbaan basikal. Para peserta juga akan menjalani ujian untuk mendapatkan pengiktirafan oleh Konfederasi Basikal Asia dan Persekutuan Basikal Brunei Darussalam. Sukan antarabangsa malam ini kita mulakan dengan berita pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Eropah. Kelab dari Scotland, Glasgow Rangers bakal berdepan penyingkiran dari saingan Liga Juara-Juara Eropah musim depan. Semalam mereka tewas kepada Malmö FC dari Sweden 0-1. Rangers berjersey biru yang bermain di tempat sendiri gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila permainan lebih banyak dikuasai oleh klub dari Sweden, Malmö FC dalam pertemuan pertama pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Eropah. Malmö berjaya membolosi gawang tuan rumah apabila Daniel Larsson menyudahkan hantaran rakannya Figueiredo untuk mendahului Rangers 1-0. Pada separuh masa kedua, pemain Rangers mencipta banyak peluang namun gagal menterjemahkannya kepada gol, sebaliknya menerima cemuhan dari penyokong mereka sendiri yang tidak puas hati dengan corak permainan yang mereka pamerkan. Kedudukan 1-0 itu tidak berubah hingga tamat perlawanan. Rangers kini terpaksa mencipta kemenangan apabila bertandang ke gelanggang lawan dalam perlawanan timbal balik. Sementara itu, beberapa kelab utama dari Eropah pula kini sibuk dalam perlawanan persiapan mereka untuk saingan musim baru. Di Jerman, Bayern Munich menjadi hos kepada kejohanan bola sepak Piala Audi yang membabitkan 4 pasukan. Barcelona bertemu International dari Brazil, manakala Bayern bertemu AC Milan dari Itali. Dalam pertemuan separuh akhir pertama di antara tuan rumah, Bayern Munich yang menentang AC Milan terpaksa ditentukan dengan tendangan penalti selepas kedua pasukan terikat 1-1 selepas 90 minit masa permainan sebenar. Zlatan Ibrahimovic meletakkan AC Milan di depan seawal minit keempat, tetapi Bayern berjaya menyamakan kedudukan setengah jam kemudian menerusi jaringan Toni Kroos untuk kedudukan 1-1. Kedudukan 1-1 itu tidak berubah hingga tamat perlawanan, justru pemenang terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti. Alberto Paluche gagal menyempurnakan sepakan penalti buat AC Milan, manakala gol kemenangan Bayern dijaringkan oleh Bastian Schweinsteiger untuk keputusan 5-3.
Bakal lawan Bayern di perlawanan akhir nanti ialah jago Eropah dan juara Liga Spanyol Barcelona. Skuad kendalian Pep Guardiola itu marah ke perlawanan akhir Piala Odis selepas menewaskan klub Brazil Internacional dalam penentuan sepakan penalti. Kedua buah pasukan terikat 2-2 selepas 90 minit masa sebenar. Thiago meletakkan Barcelona di depan 1-0 pada minit ke-15 manakala Internacional menyamakan kedudukan pada minit ke-55 di separuh masa kedua menerusi Claudio Silva untuk kedudukan 1-1. Tetapi tidak lama selepas itu Barcelona kembali di depan apabila pada minit ke-63 Jonathan Dos Santos menjaringkan gol kedua Barcelona. Namun sekali lagi Internacional berjaya mengikat kedudukan menerusi jaringan Leandro Dameo yang berpunca dari sepakan sudut sekaligus mengheret permainan ke penentuan sepakan penalti. Barcelona bagaimanapun menang dengan kiraan 4-2 untuk marah ke final bertemu tuan rumah Bayern Munich. Sementara itu, 3 klub Liga Perdana Inggeris akan bersaing dalam perlawanan Trofi Asia. Chelsea, Aston Villa dan Blackburn Rovers akan bersaing bersama dengan klub tempatan FC Kitchee. Aston Villa yang dibimbing pengurus baru Alex McLeish kini dalam persiapan untuk pertemuan menentang Blackburn Rovers dalam perlawanan separuh akhir. Aston Villa kini diperkuatkan dengan penjaga gol baru Shay Given yang dibeli dari Manchester City. Pengurus Aston Villa McLeish dalam sidang media semalam memberitahu bahawa dia gembira dengan kejayaan klubnya mendapatkan khidmat bekas pemain Newcastle United Charles Enzobia. Aston Villa yang diterajui oleh pemilik dari Amerika Syarikat Randy Lerner enggan berbelanja besar seperti mana yang dibuat oleh Manchester City dan Chelsea. Bagaimanapun corak permainan pantas Aston Villa mungkin akan sedikit berubah musim depan selepas 2 pemain terbaiknya Stewart Downing dan Ashley Young berpindah dari Villa Park. Downing berpindah ke Anfield manakala Young pula berpindah ke Old Trafford. And that I felt that we needed to replace Downing with similar quality. Sementara itu pasukan Blackburn pula turut membuat persiapan menjelang pertemuan mereka menentang Aston Villa di perlawanan separuh akhir Trofi Asia. Blackburn terselamat dari penyingkiran ke Liga Championship musim lepas selepas berjaya mengelak dari penyingkiran di hari terakhir Liga Perdana Inggeris. Musim depan, pengurus Blackburn Steve Kean berharap akan dapat membawa Blackburn untuk menduduki sekurang-kurangnya dalam kelompok 10 pasukan teratas. Kedudukan seperti itu akan lebih dari menyenangkan pemilik klub dan juga para penyokong Rovers berbanding dengan apa yang berlaku musim lepas. Apa yang menjadi keutamaannya sekarang ini ialah membawa masuk pemain penyerang dan pemain tengah yang baru untuk memperkuatkan skuad yang sedia ada. Blackburn pula setakat ini sudah pun melepaskan pemain pertahanan Phil Jones ke Manchester United. Pengurus Blackburn itu berharap tidak ada lagi pemain yang akan meninggalkan Ewood Park selepas ini. It had hardened the young players.